Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita semua dapat berkumpul pada malam ini untuk membincangkan diskusi ilmu berkaitan topik kita, iaitu pembangunan profesionalisme keguruan. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan 4 orang panel yang akan bersama-sama kita pada malam ini untuk membincangkan tajuk forum kita berkaitan pembangunan profesionalisme keguruan. Okey, panel kita yang pertama ialah Saudari Nur Nadiatul Umairah. Selamat datang saya ucapkan. Kemudian panel kita yang kedua saya perkenalkan Saudara Fakaruddin. Dan yang ketiga Saudari Siti Zahira, dan panel yang keempat yang terakhir saya perkenalkan Saudara Faris. Selamat datang saya ucapkan kepada semua panel-panel. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, okey, kita sedia maklum bahawa guru merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan, ya, di mana mereka iaitu tenaga pengajar ataupun guru-guru merupakan pelaksana bagi segala dasar dan matlamat kurikulum yang telah ditetapkan oleh yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Namun untuk melahirkan tenaga pengajar ataupun guru profesional, perlunya ada penglibatan pelbagai pihak. Contohnya daripada pihak sekolah, pihak kerajaan, malah dari pihak seorang guru itu sendiri. Jadi, sebelum kita bincang dengan lebih mendalam, saya nak bertanya kepada Saudari Nadiatul terlebih dahulu. Apakah kepentingan pembangunan profesionalisme keguruan? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepentingan pembangunan profesionalisme sebagai seorang guru. Okey, seperti yang kita ketahui, guru mempunyai peranan yang cukup besar untuk meningkatkan kecemerlangan murid, dan salah satunya ialah guru berperanan sebagai sumber penyampai ilmu, pengetahuan dan mengajar sesuatu kemahiran kepada murid. Di samping itu juga, guru berperanan sebagai tempat untuk memperkembangkan kebolehan, bakat dan minat seseorang murid menjadi lebih baik. Okey, terdapat 3 kepentingan yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama ialah pembangunan profesionalisme perguruan penting untuk membina kemahiran dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Hal ini kerana kemahiran dan strategi merupakan aspek yang penting dalam menyampaikan sesuatu ilmu dengan lebih berkesan. Sekiranya kemahiran dan strategi guru tidak mencapai tahap yang maksimum, maka berkemungkinan penguasaan murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut tidak akan mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Talis pada tahun 2009, pembangunan profesional ditakdirkan sebagai aktiviti-aktiviti yang memperkembangkan kemahiran pengetahuan, kepakaran dan ciri-ciri lain sebagai seorang guru dalam perkhidmatan. Okey, seterusnya, kepentingan yang kedua ialah guru dapat menyampaikan ilmu dengan sempurna mengikut profesi guru masing-masing. Hal ini kerana sekiranya seorang guru dapat menguasai bidang profesi dan mudah difahami oleh murid. Penguasaan murid terhadap sesuatu pengajaran bergantung kepada cara dan teknik yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan ilmu. Okey, seterusnya kepentingan yang terakhir ialah dapat menjadi satu proses berterusan serta latihan yang mampu membina kebolehan guru untuk menyelesaikan masalah dalam skop pendidikan. Hal ini kerana dengan adanya pembangunan profesionalisme guru ini dapat membantu serta meningkatkan kemahiran seorang guru untuk menjadi lebih efektif. Tambahan pula dengan aspek ini juga akan melahirkan murid-murid yang berpendidikan tinggi
dan cemerlang dalam pelbagai aspek. Oleh itu, berdasarkan ketiga-tiga kepentingan ini menunjukkan bahawa pembangunan profesionalisme ini bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan oleh masyarakat. Justru itu, ianya perlu dijadikan satu platform di mana guru-guru perlu mengkaji sejauh mana tahap profesion mereka sebagai seorang guru. Dari situ, kita dapat memperbaiki diri kita sehingga mencapai matlamat yang diinginkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, itu daripada saya berkaitan dengan kepentingan yang boleh kita dapat berdasarkan pembangunan profesion perguruan. Okey, terima kasih atas penerangan yang disampaikan oleh Kemudian seterusnya, boleh tak saudara Fakhruddin jelaskan apakah kelebihan-kelebihan dalam aspek pembangunan profesionalisme keguruan ini? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey, kelebihan yang saya dapat melalui pembangunan profesionalisme keguruan ini iaitu guru itu mampu melahirkan ataupun mendidik murid itu yang berpemikiran kritis dan kreatif yang sesuai kepada amalan pembelajaran murid. Okey. Seperti yang kita tengok, seperti yang kita lihat sekarang ni, murid kita lihat murid lebih terkehadapan berbanding dengan guru. Jadi kelebihan yang saya dapat lihat ni dengan meningkatkan profesionalisme keguruan ini, tidak kira sama ada guru kita panggil guru yang veteran ataupun guru muda, mereka perlu satu langkah ataupun dua langkah ke hadapan berbanding dengan murid. Jadi kita lihat di sini murid akan lebih, orang kata tidak ada gap ataupun tidak ada jurang antara guru dan murid, dan juga guru dapat lebih fokus terhadap pengajaran mereka serta dapat meningkatkan mutu pengajaran mereka. Okey, seperti yang saya lihat ada satu video yang tular di mana ini berkenaan dengan pendidikan muzik lah. Berkenaan dengan guru tu, dia mengajar satu kelas tu tentang pelajaran muzik dan mengamalkannya, dan dikaitkan dengan amalkannya dengan dia cover lagu-lagu yang berkenaan dengan lagu-lagu yang orang kata lagu-lagu yang viral. Jadi kita tengok, kita kena lihat apa yang murid suka, tapi kita jangan membatasi ataupun mengikut kehendak murid 100%. Okey. Dan kita dari sudut pendidikan Islam pula, kita kena lihatlah apa isu semasa ataupun apa benda-benda yang terkini yang terkait dengan murid, dan kita boleh, orang kata kita boleh twistkan dan buatkan murid kita twistkan dan boleh melihat kepada, kita boleh menambah baikkan lagi untuk meningkatkan pemikiran murid dan mentajamkan pemikiran mereka terhadap pemikiran yang kritis dan kreatif. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih perkongsian yang sangat menarik. Jadi bila kita bercakap tentang kelebihan, pastinya ada sifat kontra kan, iaitu kelemahan. Jadi boleh saudara Faris terangkan sedikit apakah kelemahan dalam aspek pembangunan profesionalisme keguruan ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dah dengar tentang kelebihan yang berlaku dalam perkembangan pendidikan masa kini dalam pembangunan profesionalisme guru, seperti yang diterangkan oleh saudara Fakhruddin tadi. Jadi bagi kelemahan pula, antara yang saya dapati adalah
guru tidak berminat untuk melakukan inovasi pengajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Seperti yang kita maklum bahawa bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. Perubahan teknologi banyak merubah dunia pembelajaran pada masa kini seperti pembelajaran atas talian ataupun lebih kita kenali sebagai PDPR, dan juga penggunaan teknologi ketika kelas-kelas bersemuka. Ilmu dan kemahiran teknologi dapat digunakan sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan cemerlang dan berkualiti. Namun, dapat kita lihat sebahagian guru-guru lama terutamanya kurang berminat untuk mengaplikasikan teknologi dan lebih gemar untuk menggunakan kaedah-kaedah lama dan menggunakan kaedah-kaedah lama seperti buku teks. Selain itu juga, guru lama juga dilihat lebih gemar untuk menyerahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kepada guru-guru yang lebih muda. Jadi ini tidak mengembangkan profesionalisme guru-guru lama sebagai seorang guru yang boleh melengkapkan diri mereka dalam pelbagai pengetahuan dan kemahiran pada masa kini. Jadi seterusnya yang kedua adalah kerenah pihak sekolah. Yang kita tahu, sekolah merupakan antara salah satu cabaran ataupun permasalahan yang akan dihadapi oleh guru-guru. Sistem pendidikan pada masa kini berorientasikan kepada peperiksaan yang melihat kepada kejayaan sekolah berdasarkan kepada keputusan pelajar. Jadi hal ini telah menyebabkan berlakunya persaingan akademik di antara pihak-pihak pentadbir sekolah sehingga berlakunya satu tuntutan kepada guru-guru untuk melakukan pelbagai aktiviti dan juga program motivasi untuk belajar. Malahan ada juga segelintir guru-guru telah diarahkan untuk mengadakan kelas tambahan termasuklah pada waktu cuti. Maka hal ini telah memberi tekanan kepada guru serta menambahkan lagi tugas-tugas mereka selain daripada mengajar pada waktu persekolahan. Maka bebanan ini telah memberi kesan kepada pembentukan ciri-ciri guru yang profesional kerana hanya berfokuskan kepada pencapaian akademik semata-mata. Oleh itu, seharusnya perkara sebegini hendaklah dielakkan dan memastikan guru-guru bukan hanya berfokuskan kepada prestasi pelajar tapi berfokuskan kepada kefahaman pelajar dan minat pelajar semasa aktiviti pengajaran pembelajaran dijalankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Okey, setelah kita mendengar penjelasan berkaitan kepentingan, kelebihan dan juga kekurangan, jadi kita nak tahu pula apakah inovasi yang boleh diaplikasikan kepada guru-guru untuk membangunkan bidang profesionalisme keguruan ini. Okey, jadi saya minta saudari Zahirah untuk jelaskan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Syakira selaku moderator kita pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum saya menjawab soalan saudari Syakira tadi, saya nak terangkan dululah sedikit apa yang dimaksudkan dengan perkataan inovasi. Okey, inovasi ini adalah satu kaedah untuk kita mencari jalan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian ataupun melalui penambahbaikan. Okey, baiklah. Berbalik kepada tema kita pada hari ini iaitu berkaitan pembangunan profesionalisme keguruan. Okey, inovasi yang saya nak cadangkan bagi menambah baik profesional keguruan adalah dengan melakukan sistem pementoran di sekolah. Okey, sistem pementoran ni sebenarnya sistem yang biasa kita dengar kan, mentor-menti pelajar dan guru.
Ya, tapi berbezanya sistem pementoran yang saya akan bincangkan malam ini adalah sistem pementoran ini melibatkan guru dan guru sahaja. Okey. Di mana dalam sistem pementoran ini seorang guru yang berpengalaman akan dijadikan sebagai mentor di sekolah dan beliau akan bertindak sebagai role model, penasihat dan juga pembimbing kepada guru yang kurang berpengalaman. Okey, tujuan utama sistem pementoran ini adalah bagi memindahkan perkembangan profesional kepada guru yang kurang berpengalaman tadi. Okey, proses pementoran ini akan melibatkan pengajaran, bimbingan, memberi galakan, kaunseling dan juga membina persahabatan antara guru yang berpengalaman bersama dengan guru yang kurang berpengalaman. Okey, seterusnya untuk mewujudkan satu sistem yang teratur, saya mencadangkan untuk menetapkan satu masa lah untuk perjumpaan antara mentor dan juga guru-guru yang lain tadi. Okey, contohnya macam seminggu sekali akan ada meeting antara mentor dan guru yang membincangkan, dalam meeting tu mereka akan membincangkan berkaitan pengajaran ataupun mendapatkan guru-guru yang kurang berpengalaman ni mereka akan mendapatkan bimbingan daripada mentor mereka. Okey, meeting ini diadakan supaya sistem pementoran ini berjalan secara berterusan. Okey, baiklah. Sebagai seorang mentor, seorang guru itu bukan sahaja bertindak dalam peningkatan profesional guru di bawahnya. Malah beliau juga bertindak dalam meningkatkan keseluruhan perkembangan diri beliau sendiri. Okey. Jadi sistem pementoran ini bukan sahaja memfokuskan peningkatan profesional guru yang kurang berpengalaman, malah bagi mentor itu sendiri hendaklah memperbaiki diri beliau dari semasa ke semasa. Okey, jadi akhir kata banyak kelebihan yang boleh diperolehi melalui sistem pementoran ini. Antaranya adalah kita dapat membudayakan kerja berkumpulan antara guru. Guru juga dapat saling bantu-membantu serta berkongsi idea dan juga melalui sistem pementoran ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan lagi profesionalisme keguruan dalam diri masing-masing. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudari Zahira atas penerangan yang sangat menarik, iaitu berkaitan inovasi yang boleh diaplikasikan, iaitu berkaitan dengan sistem pementoran. Okey, alhamdulillah terjawablah semua persoalan-persoalan berkaitan pembangunan profesionalisme keguruan yang telah kita bincangkan pada malam ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi berkongsi dan berbincang pada malam ini. Semoga kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan apa yang disampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.